Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali perbahasan berkenaan dengan peristiwa besar hari kiamat, dan insya-Allah kita akan meneruskan apa yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan amukan Dajjal yang terakhir, ya. Baik. Saya harapkan apa yang saya kisahkan ini tuan-tuan masih ingat pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW menyifatkan berkenaan dengan Al-Masihud Dajjal akan menjadi penguasa yang menguasai dua tanah haram. Saya bacakan satu dalil pada kuliah yang lalu berkenaan dengan fitnah yang dilalui oleh masyarakat Arab, ya, masyarakat Arab, dan ianya berakhir dengan Nabi sebut fantadhirud Dajjal, tunggulah Dajjal, yakni kedatangannya untuk menjadi pemerintah kamu. Dan ini isyarat sebenarnya. Baginda menyatakan bahawa Dajjal akan menjadi seorang penguasa yang selalunya orang sebutlah tuan-tuan, dalam bab ni tuan-tuan mungkin pernah dengar kot orang kata nanti satu hari Dajjal akan berkuasa. Pernah dengar tak statement tu? Kan? Okey. Inilah dia keadaannya. Dia akan berkuasa di tanah Arab, termasuk menguasai Mekah, Madinah, dan kekuasaannya adalah kekuasaan yang tak pernah dilihat oleh bangsa Arab. Okey. Yang tu ingat lagi tak saya cerita? Ingat kan? Baik. Tetapi tuan-tuan maklum, dalam hadis juga jelas mengisahkan bahawa Dajjal, kekuasaan yang dia miliki itu tidak lama, dan dia akan berakhir dengan beberapa peperangan yang memihak kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada masa itu dipimpin oleh seorang lelaki dari keluarga Nabi yang istilahnya mendapat petunjuk. Tahu kan, dalam bahasa Arab disebut Al-Mahdi. Orang yang mendapat petunjuk ni tuan-tuan, ya, kadang-kadang dia muncul kita tak expect. Macam sekarang lah, ya. Sejak era kita kata politik moden lah, ya, pasca tahun 2000 ke atas ni, setakat hari ni kita tengok Perdana Menteri yang ada semua adalah figura politik tanah air yang wujud sejak dulu. Jadi kita expect ni akan ni macam itulah. Tapi kita belum pernah melihat tiba-tiba somebody yang kita tak expect,
dia naik jadi Perdana Menteri, sebagai contoh lah, saya bagi contoh. Jadi tuan-tuan, dalam cerita berkenaan dengan Al-Mahdi ini, yang merupakan seorang putera dari keturunan Nabi, bukanlah seorang yang pada asalnya dominan dalam politik di tengah-tengah landscape bangsa Arab, tetapi orang yang dilihat soleh, baik, akhlaknya mestilah baik, sebab itu adalah ciri paling utama untuk diterima baik sebagai seorang pemimpin. Lalu dalam kepimpinan itu beliau mendapat petunjuk. Jadi apa maksud itu? Besar. Kerana dia punya movement itu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi walaupun mungkin beliau tidak dilihat sebelum itu sebagai orang yang brilliant dalam gerakan politik bangsa Arab, tetapi bila mana beliau mendapat petunjuk, maka tidak ada satu tangan pun yang mampu untuk menjatuhkan kekuasaan dia. Baik, bila kekuasaan Dajjal ini jatuh, masih ingat lagi tak tuan-tuan, peristiwa besar pertama dalam kronologi kiamat ni apa? Siapa ingat? Saya tanya Haji, sebab Haji selalu tanya saya, hari ni saya tanya pula. Ya? Peperangan apa? Dah dekat dah tu. Peristiwa besar pertama dalam kronologi peristiwa besar ni. Ya? Peperangan 4. Sebelum tu lagi, sebelum kehancuran Madinah, ada satu peperangan di mana? No. Di bumi Syam. Perang di bumi Syam, yang mana hasil dari peperangan itu siapa yang menang? Pihak tentera kaum muslimin yang dikepalai oleh keluarga Nabi. Antara peristiwa besar dalam peperangan itu adalah pembebasan Baitul Maqdis. Ni semua dalam hadis. Dan tertubuhnya satu kerajaan baharu di bumi Syam, juga berpusat di kota Baitul Maqdis yang dibebaskan. Dah terjadi belum? Belum, memang kita tak nampak pun setakat ini. Setakat ini masih rancak civil war antara Israel dan juga Palestin yang semakin hari memang semakin rancak, terutamanya di wilayah tebing barat, di wilayah Janin dipanggil kawasan itu. Kita belum nampak tanda lagi, cuma dalam 2 hari ke 3 hari yang lalu kita pun tak tahu apa natijah dia. Tak boleh kita buat simpulan awal pun. Raja Abdullah dan juga Mahmud Abbas, Raja Abdullah Jordan, Mahmud Abbas Palestin, pergi ke Kahirah Mesir berjumpa dengan Presiden Abdul Fattah As-Sisi. 3 orang ni, dan isu utama dia adalah berkenaan dengan isu Palestin. Belum ada apa-apa maklumat yang saya dapatkan, walaupun resolusi perbincangan macam biasalah, kecaman terhadap Israel itu benda common yang kita dengar, benda biasa. Cuma adakah akan berlakunya gerakan ketenteraan dan sebagainya, belum kita dapat pastikan sehingga ke hari ini. Dan ketika itu berlaku, itulah peristiwa besar yang pertama. Kemenangan keluarga Nabi di bumi Syam dan pembebasan Baitul Maqdis ini merencatkan rencana atau rancangan Dajjal untuk terus menguasai rantau Arab. Walaupun pada hakikatnya bumi Syam bukanlah geografi Arab asal. Arab asal ni ada 7 buah negara yang berada di sekeliling negara Arab Saudi itu, ya, yang dipanggil sebagai yang tanah yang keluar ni Tanjung ke Teluk? Mana saya pun lupa dah. Ha? Bukan. Dia kan ada istilah geografi Teluk dengan Tanjung. Teluk yang lekuk Tanjung yang keluar. Betul lah? Okey. Sebab tu laut tu dipanggil Teluk Arab, laut tu. So negara Arab Saudi besar tu, itulah yang dikatakan Arab, itulah dia rantau asal dia. Hari ini dia membentuk negara Gulf country, negara teluk.
Okey. Arab Saudi, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE. 7 buah negara. Itu rantau Arab yang asal. Tapi disebabkan pada hari ini bumi Syam adanya kota suci Baitul Maqdis, Palestin Arab, Jordan Arab, Syria Arab, Lebanon pun Arab. Jadi wilayah itu pun termasuk daripada wilayah yang diinginkan oleh Dajjal dalam kekuasaan dia. Start rancangan dia. Kenapa? Berlaku pembebasan dimiliki oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula daripada itu tuan-tuan, satu persatu rancangan Dajjal ini hancur, gagal. Dengan rancangan yang nak merosakkan Madinah dan penduduknya, Allah hancurkan Madinah sehingga tidak berpenghuni. Gagal untuk menguasai kota Madinah. Sebab itu ingat lagi tak dalam riwayat Abu Dawud daripada Muaz ibn Jabal, setelah berlakunya pembebasan Baitul Maqdis akan berlakunya kharabu Yathrib, kehancuran kota Madinah. Lepas tu baru 4 peperangan yang Nabi yang Haji sebut tadi, itu bersumber hadis riwayat Abdullah ibn Umar daripada riwayat Imam Muslim. Akan berlaku beberapa peperangan yang dilalui oleh pihak kerajaan kaum muslimin di bumi Syam itu, ya, yang mana ia bermula dengan peperangan keluarga Nabi, atau kita pakai kerajaan Islam di Syam lah, ya, akan mengambil alih semenanjung tanah Arab keseluruhannya, Jaziratul Arab, dia akan ambil alih. Start lagi rancangan Dajjal. Saya tak tahulah siapa yang tuan-tuan sangka akan dirasakan sebagai Dajjal dalam cerita ni, tapi dia penguasa. Start rancangan dia, hilang dia tanah semenanjung tanah Arab. Dalam hadis, dia kembali menjadi milik keluarga Nabi. Lepas tu Allah takdirkan berlaku peperangan Farsi, Iraq dan Iran, yang tuan-tuan pun maklum dalam hadis akan adanya gunung emas di dasar sungai Furat. Dalam hadis tuan-tuan, ya, saya tak rasa sungai Furat akan naik kembali airnya sejak turun mendadak 7 meter turun daripada tahun 2001. Ni bis tak naik dah. Dan sekarang tuan-tuan, 2 hari lepas tuan-tuan baca berita isu kemarau di Iraq. Masuk berita buletin utama. Saya tengok juga buletin utama malam lah, YouTube. Kita pergi kuliah ni kan. Kita tengok sungai Euphrates dan juga sungai Euphrates tu sungai Furat lah, dan juga sungai Tigris yang sebahagian besar mengalami kekeringan. Orang dah melintas dah jalan kaki tengah sungai. Begitulah tuan-tuan. Ya, macam yang berlaku di Pahang Pahang, sungai Pahang tu akan spot orang turun sungai itu kering. Ya, baik. Jadi bertambah kukuhlah, bertambah kayalah kerajaan umat Islam di Syam itu. Allah takdirkan pula mereka memerangi Empire Rom yang begitu kuat, Eropah itu menang lagi. Mereka menguruskan pembukaan wilayah Eropah. Masa tu tuan-tuan, masa itu Dajjal akhirnya memunculkan dirinya fi a'radin nas, pada mata manusia. Kita nampak dia, inilah figura dia. Dan pada masa itu kalau kita umur panjang, kita akan nampaklah ciri paling utama yang Nabi sebutkan, iaitu a'war, mata sebelahnya buta. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam hadis Nabi kata bab mata buta Dajjal ni, wa akhiruhum al-a'war, kata Nabi, yang terakhir itu buta sebelah mata. Tak faham? Saya nak cerita je. Kan kita macam ni lah, kita kan selalu dengar Dajjal buta sebelah, betul? Ada riwayat Nabi sebut wa akhiruhum, dan yang terakhir dari mereka itu, dari Dajjal ini, al-a'war, buta sebelah mata, kata Nabi. Maksudnya dia dah ada belum sebelum tu? Dah ada. Termasuk yang terakhir yang sangat berkuasa di tanah Arab, yang hancur rancangannya itu disebabkan oleh kemarahan dia
hancur plannya untuk berkuasa di rantau Arab disebabkan dia marah. Dia keluar dengan rupa atau jasad dia yang sebenar. Rasa pelik je tuan-tuan. Tuan-tuan, apa yang saya sampaikan pada tuan-tuan, amanah ilmu. Saya sampaikan pada tuan-tuan, tak ada satu pun yang saya reka sendiri pada lisan saya. Kenapa saya kata macam tu? Tuan-tuan boleh yakin sebab saya bagi sumber. Anak Umar yang kahwin dengan Nabi siapa? Hafsah binti Umar. Hafsah kata Nabi SAW menyatakan apa? Yakhrujud Dajjal min ghadabih. Keluarnya Dajjal nanti disebabkan oleh kemarahan dia. Cuma dia keluar daripada mana? Tak pernah dijelaskan. Dia keluar daripada mana? Tak pernah. Ada riwayat dia terikat di pulau tu, kita hold dulu, tapi Nabi tak pernah sebut dia keluar daripada pulau. Tuan-tuan, kenapa dia keluar? Nabi kata kerana kemarahan. Kenapa dia marah? Kerana rancangan menguasai tanah Arab dan menguasai total tanah haram termasuk Baitul Maqdis, yang ketiga itu selepas Mekah dan Madinah hancur. Masa tu dia keluar, dia pimpin, dan satu-satunya tentera dia yang ada di rantau Arab adalah Yahudi. Yahudi, tuan-tuan. Negaranya hari ini Israel. Tidak ada maklumat jelas akan tertubuhnya negara Israel dalam Quran. Tak ada juga maklumat jelas akan terbinanya sebuah negara bernama Israel dalam hadis. Tuan-tuan cari tak jumpa. Tapi realiti sudah berlaku, namun ada dalam Bible. Sebab itu Bible menyatakan binasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj di gunung-gunung Israel. Itu kenyataan dalam ayat mereka. Tapi itu nantilah bab akhir nanti. Okey? Baik. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, kenapa dia ambil ataupun dia bangkitkan tentera Yahudi pada waktu itu? Macam ni tuan-tuan, saya bagi gambaran. Hadis-hadis akhir zaman yang saya cerita ni, dia bukan perkara-perkara pelik dan ajaib, tuan-tuan, bukan. Kita bukan nak kata bila tengok Dajjal ni nak tunggu benda tu berlaku secara ajaib, pelik, tak ada. Begitulah juga dengan watak Mahdi yang tuan-tuan jumpa dalam YouTube. Tuan-tuan kalau buka YouTube sekarang, Al-Mahdi dah ada di Pakistan. Nama dia Muhammad Qasim. Dia mengaku yang dia sembahyang tak cukup. Ya. Dan dia buat satu statement. Lihat. Orang tanya dia tentang dia sembahyang tak cukup apa semua, dia kata Allah mengampunkan segala dosa kecuali syirik. Tuan-tuan ramai follower. Percaya saya cakap. Tuan-tuan type YouTube Muhammad Qasim Al-Mahdi, Imam Mahdi. Tuan-tuan type. Pakai baju kemeja, pakai seluar slack, tali pinggang, smart, orang Pakistan. Merepek tuan-tuan, merepek. Usahlah. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok dalam YouTube ni digambarkan Mahdi tu macam mana, naik kuda putih, betul? Bertongkat, wajahnya bercahaya. Kita menggambarkan ia kepada perkara ajaib. No, tidak. Dia berlaku seperti mana kita melihat geopolitik di rantau Arab pada hari ini. Begitu je. Pemimpin Arab. Begitulah keadaan dia. Kalau kita sempat hidup tengok, kita akan menyaksikan benda tu. Tuan-tuan, waktu kerajaan keluarga Nabi di Syam itu sudah memenangi peperangan satu persatu sehingga kekuatannya, tuan-tuan, merengkumi Eropah. Allah Ta'ala beri kerajaan over the world ini, tuan-tuan, hanya pada 5 orang sahaja dalam hadis. Pertama, dua daripadanya mukminan wa kafiron. Duanya mukmin, duanya kufar, kafir.
Dan akan ada yang wal khamis, dan akan ada yang kelima, yang terakhir berimanlah Al-Mahdi. Sebab itu ada perbincangan, adakah Isa akan menjadi penguasa? Sebenarnya timbul persoalan, dibincangkan, Isa akan jadi penguasa atau tidak? Ada pendapat kata tak. Saya setakat hari ini tuan-tuan, setakat hari ini saya tidak menyatakan Isa akan menjadi penguasa. Tetapi Isa turun sebagai seorang Nabi, mendapat wahyu, tidak ada syariat baharu, panduannya adalah Al-Quran, syariatnya Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi kita sama, tapi dalam tindak tanduknya mendapat wahyu Allah. Dan Nabi Isa akan menduduki satu kedudukan, kalau kita boleh katakan sebagai hakim, maksudnya seorang yang berkuasa dalam memutuskan sesuatu. Macam sebenarnya tuan-tuan, kalau dalam negara Arab pun, selepas daripada macam negara-negara beraja kan, macam king dia tu, sebenarnya kuasa kalau kita tengok kepada hakim mahkamah diraja dia. Hakim mahkamah diraja. Gitu. Sebab itu kalau tuan-tuan, kalau raja Arab mati, siapa akan keluarkan pengesahan? Tuan-tuan tak follow. Kalau raja Arab ni mati, yang akan mengeluarkan pengesahan adalah mahkamah tinggi diraja. Dia akan keluarkan pengesahan dia. Setakat inilah saya melihat bahawa Isa tidak menjadi pemimpin. Isyaratnya Isa tak mau naik pun sebagai imam salat. Makna imam salat itu tetap diserahkan kepada umat Muhammad, maksud Al-Mahdi lah. Tapi Isa akan menjadi hakim, pemutus sesuatu, ya, dalam pemerintahan Al-Mahdi. Jadi Isa tak termasuk daripada individu yang Allah beri kekuasaan di atas muka bumi. Siapa dua orang mukmin itu tuan-tuan? Sulaiman dan dalam surah Al-Kahfi Zulqarnain. Siapa dua kafir? Namrud dan Bukhtanasar. Namanya Bukhtanasar dalam sejarah KBSM lah. Dalam sejarah dunia barat, namanya disebut Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar yang kedua. Kedua-dua mereka, Namrud dan Nebukadnezar, daripada kerajaan Babylon. Adapun Sulaiman dari kerajaan di Syam, di Baitul Maqdis, Bani Israel, Nabi Sulaiman Bani Israel. Adapun Zulkarnain dikatakan bangsa Parsi, atau dalam sejarah dunia dipanggil sebagai Cyrus the Great. Bukan Alexander, Cyrus the Great. Kerajaannya di bumi Farsi Iran pada hari ini. Tak ada kaitan dengan Syiah. Syiah ni muncul kemudian, Iran pada zaman itu. Dan Nabi sebut ada yang kelima, wal khamis, ada yang kelima. Siapa dia? Al-Mahdi. Okey. Pada masa itulah tuan-tuan, Dajjal tak boleh tahan kemarahan. Dia mengamuk, dia keluar dengan nyata, berjasad fi a'radin nas, kata Nabi. Dalam hadis daripada Uthman bin Abil As, riwayat Al-Imam Ibnu Abi Shaybah, Nabi menyatakan bahawa yakhrujud Dajjal fi a'radin nas. Maka akhirnya keluar Dajjal nyata pada penglihatan mata manusia. Al-A'war, buta sebelah mata. Dia memerlukan satu angkatan yang boleh bersama dia untuk melakukan amukan terakhir dia. Kerana dia pun dah mengamuk, dia nak buat amukan terakhir untuk kembali menguasai rantau Arab. Masa tu tuan-tuan jangan tanya mana Rusia, mana Amerika, mana China. Musnah belaka dah tuan-tuan, disebabkan oleh perang dunia. Itu ada dalam riwayat. Sahabat ada tanya Nabi, ya Rasulullah, bahagian bumi mana yang hancur dahulu? Barat atau timur? Saya lupa Nabi jawab yang mana. Ya, ada dalam kitab. Saya pun nak cari, ini kena carilah tuan-tuan ya. Tapi apa ni, barat betul Sahih aja ya.
Haji dah jawab barat ni, saya kena carilah. Oh. Okey. Boleh tuan-tuan, ada soalan? Alhamdulillah. Hadis riwayat Al-Haytami. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamil Awsat. Ya. Baik. Ada yang menilai hadis ini sahih seperti Ibnu Hibban, ya. Hadis daripada seorang sahabat Jarir bin Abdullah. Ia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asra'ul ardi kharaban yusraha, kata Nabi. Bahagian bumi yang paling cepat musnah adalah bahagian kiri. Nabi tak sebut timur atau barat. Nabi sebut bahagian kirinya. Summa yumnaha, kemudian diikuti bahagian kanan, kata Nabi. Mana ni? Bumi, maknanya overall bumi lah. Okey. Seperti mana kita tahu, kata Fadilatul Syekh Dr. Sharaf Al-Qudah, Ketua Jabatan Hadis Universiti Amman Jordan, menyatakan bahawa beliau menyatakan seperti kita maklum, kama huwal ma'lum annal arda, tidak, sesungguhnya bumi ni tak ada bahagian kiri atau bahagian kanan. Maka mungkinkah hadis ini bermaksud bahagian timur atau bahagian barat? Baik. Kata beliau, pendapat peribadi beliau, hadis ini suatu berita baik kerana kehancuran bala tentera barat dan wilayahnya akan terjadi lebih dahulu. Ya, pada penafsiran beliau, bila Nabi kata kiri dulu, dia menganggap kiri adalah bahagian barat dan diikuti oleh bahagian timur. Macam kita tengok bumi ni, kita tengok gambar kan dua dari kanan tu dari sana lah. Kalau gambar di sebelah kiri, macam tu kan. Begitulah. Jadi hancur dah. Jadi kekuasaan yang ada, Al-Mahdi di bumi Syam. Waktu tu Dajjal mengamuk sebab dia nak kekuasaan hancur. Lalu dia bangkit dengan amukan dia. Dia memerlukan tentera. Jadi tentera yang ready untuk bekerjasama dengan dia adalah tentera Yahudi Israel. Tentera Israel pada masa itu sedang kaku diikat perjanjian dengan kerajaan Islam di Syam setelah kekalahan dia dalam peristiwa pembebasan Baitul Maqdis. Makna yang kita boleh faham, hadirin sekalian, ketika berlaku pembebasan Baitul Maqdis yang merupakan peristiwa kiamat besar pertama itu, dia tidak menghancurkan sebuah negara bernama Israel. Negara itu akan tetap ada. Apatah lagi dia akan follow politik apabila adanya dahulu perjanjian pemisahan wilayah, perjanjian Oslo 93 yang dibuat oleh Yasir Arafat almarhum. Jadi mereka dapat bahagian negara tetapi tak kaku terikat dengan perjanjian dan yang menjadikan mereka sebagai pihak yang kalah dalam peperangan. Tapi mereka bangkit, mereka khianat perjanjian disebabkan oleh Dajjal bangkit pimpin mereka. Saya bacakan hadisnya tuan-tuan. Ini berlaku bila setelah kerajaan Islam sampai menguasai wilayah Rom ataupun Eropah. Baik. Kata Utsman bin Abil As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Rasulullah SAW menyatakan, yakunu lil muslimina salasatu amsar, wa misrun bi multaqal bahrain, wa misrun bil hairah, wa misrun bis syam. Nabi kata waktu itu umat Islam akan ada 3 kelompok utama mereka, bandar mereka lah. Pertamanya di Multaqal Bahrain, tempat pertemuan dua buah laut ini dia lebih kepada Sinai tuan-tuan. Sebab Sinai, kita tahu Sinai kat mana? Dekat Mesir, Suez. Yes. Kan itu kan dia tempat pertemuan dua laut. Masa zaman Nabi terusan tu tak ada lagi lah. Tapi tanah Suez tu, ya, sekarang dah putus lah. Tapi Suez tu ada tunnel bawah. Saya pernah lalu sekali.
naik bas, lalu terowong bawah Suez. Okey, atas tu terusan Suez lah. Terusan Suez ni tuan-tuan, dulu dia tak ada terusan, dia daratan lah. Okey. Dan atas dia laut Mediterranean, bawah dia laut Merah. Laut Merah. Okey. Laut Mediterranean tu daripada perkataan med, medium, tengah. Dia merupakan laut yang berada pada tengah dunia, tengah-tengah antara timur dan barat. Dia juga laut yang berada tengah-tengah antara utara dan selatan. Itu Mediterranean. Jadi itu wilayah Multaqal Bahrain. Mungkin penguasanya pada waktu itu Mesir lah, sebab sekarang pun kerajaan itu kerajaan Mesir, ya. Baik. Kemudian wa Misrun bil Hirah. Hirah adalah bandar lama Farsi, namanya Hirah, Iran. Okey. Wa Misrun bis Syam, dan bandar ataupun negara di bumi Syam. Okey, itu bawah keluarga Nabi. Fayafza'un nasu salasun faza'at. Hadirin mati Allah sekalian, Nabi menyatakan, maka manusia menjadi gerun dengan 3 kegerunan. Maka Dajjal akhirnya benar-benar keluar nyata pada pandangan manusia. Maka dia, yakni Dajjal, mengalahkan tentera kaum muslimin dari arah timur. Okey, ini yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya. Fayahzimu min qibalil masyriq. Dia musnahkan kaum muslimin dari arah timur. Wallahu alam, apa maksud Nabi? Ya, baik. Fa awwalu Misrun, saya ringkaskanlah tuan-tuan, ya. Hadis ni panjang sikit, saya ringkaskan cerita dia macam ni, ya. Baik. Dia keluar dengan amukan dia di 3 wilayah. So wilayah pertama yang dia mula amuk, ya, adalah dia menyasarkan wilayah Multaqal Bahrain tadi, wilayah yang berada di tempat pertemuan 2 buah laut itu. Mungkinnya di Sinai itulah. Tapi sebab ada satu hadis Dajjal dia tak boleh masuk. Okey, ada satu hadis Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah, betul? Dan ada hadis lain yang sebenarnya dia tak boleh masuk 4 buah masjid dalam hadis. Okey, dalam kitab yang saya guna ni pun ada. Pertama Masjidil Haram, wa Masjidun Nabawi, wa Masjidul Aqsa, wa Masjidut Tur. Masjid Tur yang keempat. Masjid Tur kalau tuan-tuan Google di Sinai, masjid tu. Ya. Yang tuan-tuan faham, pernah dengar Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah pada waktu ni lah, bukan sepanjang zaman dah. Sebab apa? Saya dah kata sebelum ni tuan-tuan, yang mana Nabi mengisyaratkan dia akan menjadi penguasa Arab, menguasai Mekah Madinah. Sebab Nabi kan pernah bermimpi yang Dajjal tawaf di Kaabah. Nabi cirikan badannya besar, rambutnya kerinting, kata Nabi. Okey, dan lepas tu ada hadis yang sahih pula, Nabi cerita yang mana Dajjal panjat bukit Uhud. Bukit Uhud tu adalah termasuk kawasan tanah haram. Dia boleh masuk. Yang tak boleh masuk ketika dia melakukan amukan, dia tak dapat membantai atau menghancurkan atau melakukan serangan ke atas Mekah, Madinah, Al-Aqsa dan At-Tur, Masjid Tur di Sinai. Mungkin di Sinai lah, Allah alam. Kalau current semasa di Sinai. Okey, baik. Apa macam mana? Nabi tak mention negara Muhammad berjalan di negara mana? Boleh Ustaz Syah mungkin boleh. Tapi kalau sekarang ni boleh tak buat. Kalau sekarang ni bukan. Jadi ada Nabi mention negara mana? Nabi mention Syam, Syria, Jordan, Palestin. Nabi mention. Memanglah tak kuat lah sekarang.
Tapi sampai satu masa akan adalah kekuatan itu. Sebenarnya bukan tak kuat, dia tak ada kesatuan, itu je. Kita jangan lupa bahawa Arab pernah berperang dengan Israel. Bukan tak pernah, pernah. Cuma kemenangan tak berpihak. Atas sebab apa tuan-tuan? Banyak sebab. Salah satu faktor utama adalah apa tujuan peperangan dengan Israel itu, atas dasar apa? Adakah mereka kisah tentang Masjid Al-Aqsa ataupun lebih kisah kepada faktor geopolitik mereka semata-mata? Niat dan tujuan itu penting, kan? Niat dan tujuan itu adalah yang paling penting. Bukan tak pernah perang. Sehari selepas Israel tubuh negara, Arab Israel, the first Arab Israel war 1948, Mesir turun, Jordan turun, Syria turun, mana lagi turun? Iraq turun waktu itu. Semua lingkup. Jordan satu je yang menang. Kenapa Jordan menang? Lain lingkup. Orang buat bahasan waktu itu. Antaranya kerana niat angkatan tentera Jordan pada waktu itu adalah Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Dan dia menang. Dari tahun 1949 dia pegang seluruh wilayah tebing barat termasuk Baitul Maqdis sampai 1967. Lama. Walaupun King of Jordan waktu itu, Raja Abdullah I, perlu membayar kemenangan itu dengan darah dia apabila dia ditembak mati di Masjid Al-Aqsa ketika solat Jumaat pada 1951. 2 tahun je lepas dia menang. Itu yang King Hussein naik umur 18 tahun tu tuan-tuan. Menang. Jadi bukan tak boleh, sebenarnya kekuatan tu ada, cuma ialah dia belum zahir. Macam tu je lah hadirin sekalian, ya. Tapi mungkin akan ada bantuan daripada negara yang sedia ada. Kita tengok kuat macam Tuan Haji kata Turki tu kan, tak mustahil. Cumanya Turki tak berada dalam landscape tanah Arab, dan hampir mustahil sehingga kiamat dia nak kembali dalam politik tanah Arab. Terus terang saya katakan, hampir mustahil untuk Turki kembali masuk ke politik tanah Arab setelah berlakunya sentimen bangsa Turki dan bangsa Arab sekitar awal tahun 1900 dahulu, atau lebih tepatnya pada 1916 bila berlaku revolusi Arab, pemisahan tanah Arab daripada bangsa Turki Uthmaniyah. Sejak daripada itu asabiyah, kebangsaan, sentimen antara Turkish and Arabic ini memang berlanjutan walaupun dah hampir 100 tahun sampai ke hari ini. Ya tuan-tuan, sebab itu kalau kita pergi haji umrah pun, Arab tak tengok Turki macam dia tengok kita. Kalau Arab itu tak ada kemah, ada 2 kemah, Turki dengan Malaysia, dia nak pergi mana? Dia nak pergi kemah Malaysia dia nak pergi, kan? Kalau kalau Turki ni tengah duduk solat, dekat sebelah dia ada satu je ruang kosong di Masjidil Haram itu untuk orang duduk. Ada 2 orang tak dapat tempat, Arab dengan Melayu. Dia panggil orang Melayu daripada Arab tu duduk. Dia memang ada sentimen itu, hadirin sekalian. Okey. Jadi soalan Tuan Haji tu bagus juga, tapi sebenarnya hakikat dia Turki takkan masuk kembali ke dalam cerita politik orang Arab, tetapi memberi bantuan soal kesamaan agama pada isu menyelamatkan Al-Aqsa itu mungkin. Macam itulah. Dan Turki kalau ikut sekarang di bawah Erdogan ini pun, ketika sudah berlalunya 100 tahun perjanjian Luzon itu, Treaty of Luzon, kekalahan ataupun perjanjian kejatuhan Uthmaniyah itu, yang dikatakan Turki berhak mengambil semula wilayah-wilayah di bawah Uthmaniyah dulu, Erdogan tidak pernah melaungkan untuk ambil semula Syria, Jordan, Palestin, tak pernah pun. Macam itulah. Baik. Okey, hadirin mati Allah sekalian, kita sambung balik. Dan apa kesudahannya? Dia akan melakukan amukan tersebut, ya, amukan yang begitu besar. Dan pertamanya dia melakukan amukan di mana? Dia melakukan amukan itu di bahagian Multaqal Bahrain, bandar yang menjadi tempat pertemuan 2 buah laut. Lalu ahli penduduknya menjadi 3 kelompok. Satu kumpulan memanggilnya
nasyamuhu, dan kita tunggu apakah perkara itu. Satu pasukan yang bergabung dengan orang-orang Arab pedalaman, dan satu lagi pasukan bergabung dengan kota yang berhampiran dengan mereka, dan bersama Dajjal 70,000 tentera yang bersama mereka perisai, dan kebanyakan pengikut atau tenteranya adalah Yahudi dan wanita. Maknanya kalau ikut teks hadis ni, tak semua tentera dia Yahudi, tapi ramainya Yahudi, dan ada juga tentera yang bukan Yahudi, ya, tapi kumpulan wanita dalam tentera itu boleh dikira ramai, ya, maksudnya. Begitu. Kemudian Dajjal mendatangi kota bersebelahannya, maka ahlinya menjadi sama juga. 3 kumpulan. Pertama, kamu memanggilnya sebagai nasyama, miliknya. Tuan-tuan, agak rumit saya nak cerita. Nasyama ni apa? Dalam hadis ada ni, Nabi sebut nasyamuhu, nasyama. Nasyama ni apa? Nasyama ni adalah kalimah baru. Dia bukan Arab tradisional punya word. Nasyama ini daripada perkataan nahnu Syam, kita orang Syam. Diwujudkan satu perkataan nasyama. Word ni tak ada zaman Nabi. Word ni tak ada, tapi Nabi sebut dalam hadis. Tuan-tuan tahu tak nasyama ni hari ni merujuk kepada tentera mana secara rasmi? Selepas azan insya-Allah. Allah.
اللهم رب هذه الأتمة والسنة القائمة آت محمدا وسنة الفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعده. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung sedikit. Salah satu word yang Nabi sebut dalam hadis, wujud dalam hadis, tetapi kalimah itu hanya muncul di zaman akhir ini. Nasyama, perkataan baru, bukan perkataan tradisional Arab yang dikatakan terhasil daripada maksud nahnu syami, maksudnya kita orang Syam. Okey. Dan word ini diguna pakai merujuk kepada satu angkatan tentera yang rasmi, iaitu Jordan. Jordan memakai angkatan tentera dia adalah Nashama. Kalau sebut Nashama, semua orang tahu itu angkatan tentera Jordan. Tuan-tuan, kalau saya baca hadis begini, dia sebenarnya adalah pengukuhan iman kita. Inilah Nabi, seorang individu yang mendapat berita daripada Allah Azza wa Jalla, sehingga mampu membicarakan perkara yang akan berlaku lebih 1000 tahun di hadapan baginda, dengan baginda menukilkan beberapa perkataan secara tepat, yang perkataan itu hanya muncul di zaman kita. Saya ringkaskan tuan-tuan, amukan Dajjal ini berakhir dengan dia memasuki bumi Syam, yang pada masa itu sebahagian besar tentera kaum muslimin masih berada di Eropah, Rom, menguruskan pembukaan wilayah Eropah sebagai kota kaum muslimin. Dia melakukan amukan dia sampai ke bumi Syam, namun Allah halang dia untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Tetapi dia bersiap untuk menghancurkan tentera kaum muslimin pimpinan Al-Mahdi pada waktu itu, yang telah pun pulang dan sampai ke timur Damsyik dalam hadis. Memang tempat Nabi sebut di bahagian timur Damsyik, atau lebih tepat Nabi sebut tempat dia adalah Ghutah. Ghutah ni bahagian pinggir timur Damsyik. Ada satu kawasan nama dia Ghutah. Ada sampai sekarang ada. Ya, bahagian Ghutah itu. Sampai sana hampir berlaku pertembungan tentera yang dipimpin oleh Dajjal dengan angkatan kaum muslimin. Hadirin mati Allah sekalian, pada waktu itulah hadirin sekalian, ya, wa yanzilu Isa bin Maryam alaihi salam 'inda salatil fajr. Allah menurunkan Isa bin Maryam pada salat subuh. Allah tak turunkan kepada tentera di Multaqal Bahrain, Allah tak turunkan pada tentera di tempat lain, tapi Allah turunkan Nabi Isa bersama tentera yang berada di Syam, yang pada waktu itu hadirin sekalian, Dajjal dan angkatan dia dah sampai di bumi Syam. Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam, dan tuan-tuan pun dah tahu cerita ini macam mana kesudahannya, sebab saya dah pernah cerita dalam hadis yang lain. Fayaqulu lahu amiruhum ruhallah taqaddam salli. Berkatalah pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, wahai ruh Allah, taqaddam. Tahu taqaddam? Yang Tuan Imam selalu sebut dengan saya kat sini bila nak solat Isyak. Apa wordnya? Lupa dah saya. Tapi Tuan Imam cakap bahasa Jawa. Saya ni Jawa celuk. Jawa sitik-sitik orang ngomong ngerti, tapi Arab ngomong orang Isa, gitulah kan. Taqaddam, ke depan. Ya, taqaddam, ke depan. Tapi kata Nabi Isa pada waktu itu apa? Ya, ke depanlah, salli, ya, imamkan. Fayaqul hadhil ummah umara'u ba'duhum ala ba'd. Nabi Isa kata, umat ini mereka memimpin ke atas sebahagian yang lain. Bahasa seorang Nabi, tinggi bahasanya.
Tak adalah dia jawab macam saya jawab dekat Tuan Imam, kan? Tapi setakat ni saya belum pernah tolak lagi, ada sekali je. Tapi yang ke depan lah. Tak adalah jawab lebih kurang, tak apalah. Tak ada main cuik-cuik gitu. Kata Nabi Isa, hadhil ummah amiruhum ba'duhum ala ba'd. Umat ini sebahagiannya memimpin sebahagian yang lain. Makna isyarat, kamulah naik untuk memimpin umat ini. Nabi Isa tahu ia bukan daripada umat ini, cuma Allah tentukan untuk ia hidup kembali pada umat ini. Macam tu. Ya, dan tuan-tuan pun tahu sesudah itu, ya, itu berakhir kepada apa yang kita ceritakan sebelum ini, berlakunya pemburuan Nabi Isa alaihi salam, fayusalli fa iza qada salatuh, maka ia pun bersalat. Apabila ia telah menyelesaikan salatnya, akhadha Isa harbatahu fayadhhabu nahwa ad-dajjal, maka ia pun siap mengambil senjatanya lalu terus memburu Dajjal. Fa idza ra'ahu ad-dajjal, apabila Dajjal melihat Isa, zaba kama yazubur rasasu, maka ia cair seperti mana logam. Rasas ni bahagian galian yang cair di panas api itu, ya. Fayad'u harbatahu baina sadwatih, Nabi Isa pun mengambil senjatanya menikam antara kedua dada. Fayaqtuluhu, maka ia membunuh Dajjal, ya. Fayanhazimu ashabahu, dan segala tenteranya itu, hadirin mati Allah sekalian, ya, dibinasakan, diperangi, ya. Falaisa yawma idzin syai'un yuwari minhum ahadan hatta inna syajarah la taqulu ya mu'min hadza kafir wa yaqulu al-hajar ya mu'min hadza kafir. Pada waktu itu semua tentera yang mengikut Dajjal dah binasa dah. Semua tentera yang mengikut Dajjal tidak akan disembunyikan oleh sesuatu, sehingga Nabi kata batu dan kayu pun akan bercakap, di belakangku adanya tentera kafir. Itulah pengakhiran tentera Dajjal. Dan hadirin sekalian, majoritinya adalah Yahudi. Nabi sifatkan juga peperangan itu adalah peperangan menentang Yahudi, memerangi tentera Dajjal, dan itu merupakan jihad terakhir umat Islam sebelum berlakunya kiamat. Habis. Tamatlah segala peperangan selepas itu. Bermulalah zaman pembaikan sistem dan sebagainya. Waktu tu tuan-tuan dah tak payah sibuk gaduh-gaduh politik nak mangkah, tak ada dah. Saya yakin tak ada dah sistem pangkah-pangkah waktu tu, tak ada. Semua dah berbalik kepada sistem yang terbaik yang akan dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Kalaulah zaman Nabi Isa turun, kita masih nak ikut sistem yang ditinggal penjajah pada hari ini, itu menunjukkan kita tak follow kepada kekuasaan Islam yang ada. Jadi hadirin mati Allah sekalian, ya, kita sambunglah, ya, akan datang zaman keberkatan di bawah Nabi Allah Isa alaihi salam. Tapi seperti saya katakan, bukan pemimpin tetapi hakim yang membetulkan kembali semua sistem kehidupan manusia secara global ini. Zaman tu Nabi sifatkan sebagai zaman keberkatan. Kita sambung kuliah yang berikutnya pada perbahasan tersebut. Macam mana? Hadis Nabi. Okey, di ada hadis yang dibacakan kepada sahabat lain itu semasa Nabi masih ada, dia sampaikan. Tapi waktu tu itu tak dipanggil sebagai bahagian dari periwayatan lah, sebab dia hanya menyampaikan. Sebab dia kalau masuk kepada terminologi khas periwayatan hadis ni adalah selepas Nabi wafat. Maknanya sahabat membacakan kepada umumnya kepada generasi selepas mereka lah, iaitu tabi'in. Tapi ada juga sahabat yang bacakan hadis selepas wafat Nabi kepada sahabat juga. Dia percaya kepada siapa yang menyampaikan tu. Tabi'in tu, contohnya tabi'in Nafi' tabi'in. Nafi'
Dia ambil hadis daripada Abdullah bin Umar, anak Umar. Abdullah bin Umar kata, aku dengar daripada Nabi, Nabi bersabda. Jadi takkan Nafi kata betul kan? Kau tak tipu? Tak ada. Sebab sepakat menyatakan sahabat tidak akan berbohong atas Nabi SAW. Dan Nafi itu pula apa kesnya? Itu sebab ada ilmu hadis yang menetapkan perawi-perawi hadis ni siapa yang dinilai cukup syarat yang menyebabkan hadis itu sahih. Macam Nafi itu tak ada isu lah. Seorang tabi'in yang memang disepakati tidak berbohong, tidak ragu, hafalannya cukup kuat dan sebagainya, begitu. Ilmu ini berterusan sampailah kepada imam yang merekodkan hadis. Contohnya kalau sampai Imam Bukhari, sampai kepada Imam Bukhari, tamatlah perbahasan silsilah itu. Habislah, dah sampai situ je lah. Dan Imam Bukhari menilai lah hadis yang diterima ni macam mana jalan dia. Begitu. Maka yang diyakini tepat, paling tepat, dimuatkan dalam Sahihul Bukhari. Contoh begitu. Okey. Baik. Boleh? Jadi kalau kita kata hadis tu dhaif ke apa tu, kadang-kadang dia memang hadis pun. Cuma hadis tu melalui jalur periwayatan yang ada perawinya dipertikai ingatan. Jadi lemahlah hadis tu. Lemah tu maksud dia apa? Jalan periwayatan hadis tu ada kelemahan disebabkan melalui seorang perawi yang agak celaru ingatannya. Macam kita lah kan, kita kalau ada orang yang sentiasa celaru tapi berita tu sampai melalui dia, kan kita rasa betul kan, sebab dia tu selalu kalau orang kata A, dia kata B. Kan? Macam tu. Jadi macam tu lah maksud dia. Okey. Baik. Tinggi tu soalan tu aja, tinggi ya. Allahuakbar. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah. Jumpa lagi tuan-tuan hadirin mati Allah sekalian ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita diberikan rahmat petunjuk dan sentiasa diberikan insya-Allah sama-sama kesihatan yang baik insya-Allah, mudah-mudahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.